Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fikriyah Husna binti Ruslan, A168002. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan projek akhir Falsafah Pendidikan Islam. Definisi guru. Menurut Supardi dalam bukunya yang berjudul Prestasi Guru, menerangkan definisi guru adalah seseorang pendidik profesional dengan tugas utama mereka iaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai pelajar di pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan asas dan jalan pendidikan menengah, pendidikan formal. Dalam bahasa Inggeris pula, guru dipanggil dengan gelaran teacher, manakala dalam bahasa Arab, guru dipanggil murabbi, muallim, muadzib, mudarris dan sebagainya. Apakah guru yang saya minati? Jika saya diberi pilihan untuk menjadi seorang guru, saya akan memilih guru bahasa Arab dan sejarah kerana berkait rapat dengan kos yang saya ambil di universiti tempatan. Apakah idaman guru yang saya impikan? Pertama, saya ingin menjadi seorang pendidik yang efektif. Kedua, saya ingin menjadi seseorang guru yang memiliki 8 sifat mulia. Dan ketiga, saya akan membuat pelbagai kaedah pembelajaran. Pendidik yang efektif, iaitu saya ingin mempunyai rasa belas kasihan kepada murid dan menganggap mereka sebagai anak sendiri. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya. Oleh itu, rasa belas kasihan seperti ini hanya akan wujud jika saya melaksanakan tugas tersebut dengan tujuan akhirat. Kedua, saya akan mengikuti segala tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga, saya akan menyediakan segala bahan pembelajaran yang mudah difahami, jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid, khususnya murid yang kurang pintar. Yang keempat, saya akan sentiasa menasihati murid supaya meninggalkan perkara buruk secara lembut atau kasih sayang dan bukan dengan memarahi mereka atau mengejek mereka. Kelima, saya juga tidak akan sesekali merendahkan mata pelajaran atau ilmu di hadapan murid. Hal ini kerana bagi mengelakkan murid terasa hati dan sebagainya. Dan keenam, pembelajaran tersebut saya akan memberikannya adalah bersesuaian dengan tahap pemahaman murid dan tidak sesekali memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan. Impian saya yang kedua, saya ingin memiliki 8 sifat mulia. Iaitu, yang pertama adalah sifat zuhud. Sifat zuhud membawa makna menyampaikan pelajaran bukan kerana balasan wang ringgit atau penghormatan masyarakat, tetapi hanya untuk mencari keredaan Allah. Namun, ini bukan bermakna saya tidak boleh menerima ganjaran dari usaha itu. Kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak diukur dengan pencapaian wang ringgit kerana itu akan membahayakan peningkatan diri saya sendiri. Yang kedua adalah dengan memiliki kebersihan diri. Kebersihan diri sebagai seorang pendidik, saya hendaklah menjauhkan diri daripada kekotoran, iaitu sifat-sifat mazmumah seperti bersikap angkuh dengan rakan, riak, hasad dengki, pemarah dan dari kekotoran syarak, iaitu dengan melakukan perkara-perkara dosa besar dan yang diharamkan oleh Islam. Kedua adalah dengan memiliki sifat ikhlas. Keikhlasan dalam bekerja adalah penting, termasuklah juga sifat dedikasi dan tidak suka mengeluh. Yang keempat adalah dengan memiliki sifat halim, iaitu sifat lemah lembut, sopan santun dan tidak mudah mengamuk. Termasuklah kepada anak didik saya ataupun dengan rakan-rakan kerja saya. Yang kelima adalah dengan memiliki dan menjaga kehebatan dan kehormatan diri. Menjaga kehebatan dan kehormatan diri iaitu dengan tidak melibatkan suasana yang boleh menjatuhkan pribadi dan maruah sama ada dari segi pakaian, perbuatan dan percakapan. Seterusnya adalah dengan menganggap diri saya adalah sebagai seorang ibu, iaitu saya akan sentiasa merasakan diri sebagai seorang ibu ketika menghadapi semua murid-murid saya. Hal ini bagi memberikan keselesaan kepada para pelajar saya.
Seterusnya, saya juga akan mengetahui dan mendalami sikap anak murid saya, iaitu saya akan memahami tabiat setiap para pelajar. Seterusnya adalah dengan memiliki ilmu yang mencukupi, iaitu saya akan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan berusaha ke arah itu. Impian saya yang ketiga adalah saya ingin membuat pelbagai kaedah pembelajaran. Yang pertama, saya akan membuat variasi latihan. Pertama, saya akan memberikan anak didik saya latihan yang mempunyai pelbagai bentuk soalan. Sebagai contoh, adanya soalan-soalan fill in the blanks, multiple choice atau aktiviti padankan. Dengan ini, mereka tidak akan bosan dalam menjawab setiap soalan yang diberikan. Kedua, saya akan memberikan ganjaran atau hadiah kepada mereka, iaitu saya akan memberikan pelajar hadiah berupa alat tulis atau makanan ringan. Seperti contoh, satu set pensel kotak, pensel, krayon, pensel warna dan sebagainya. Hal ini akan diberikan sekiranya mereka mempelarihi markah tinggi atas segala latihan yang saya sediakan. Dengan ini, saya yakin mereka akan berlumba-lumba untuk menyiapkan latihan dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Seterusnya, saya juga akan menanda latihan dan berikan mereka feedback, iaitu saya akan sentiasa mengumpul buku tulis mereka setelah sahaja habis tempoh masa yang diberikan untuk menjawab soalan. Setelah itu, saya akan menanda buku latihan mereka dan juga akan disertakan chop seperti corak kartun yang mempunyai tahap prestasi murid. Contohnya, paling atas adalah cemerlang, kedua baik, ketiga sederhana dan keempat pula adalah perlu usaha lebih. Saya yakin dengan cara ini akan mewujudkan budaya sains yang sihat dalam kalangan pelajar. Selain itu, saya juga turut memberikan feedback sebagai kata-kata semangat dan pembetulan untuk mereka. Oleh itu, mereka akan mengetahui kesalahan yang mereka lakukan. Sebagai kesimpulan, kedudukan pendidik menurut Islam adalah mulia kerana mereka adalah penerus kepada tugas Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh yang demikian, para pendidik wajiblah membentuk kepribadian yang luhur dan memiliki sifat-sifat yang terpuji sebagaimana yang dikehendaki dalam Islam. Kerana pendidik adalah qudwah dan juga uswah yang baik bagi anak-anak didik. Islam juga menjelaskan bahawa ibu bapa atau penjaga berperanan penting dalam mendidik anak kerana mereka lah yang mencorakkan kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa berkewajipan dan berperanan mengasuh, membentuk, mendidik dan memimpin anak-anak menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa dan juga negara. Peranan guru sebagai pendidik juga tidak kurang pentingnya. Mereka diamanahkan oleh ibu bapa untuk mendidik, mengajar, membimbing dan mengembangkan fitrah anak didik mereka. Oleh yang demikian, pada umumnya tugas mendidik itu adalah menjadi tanggungjawab bersama, sama ada secara formal atau tidak formal, khususnya bagi ahli-ahli ilmu, kerana tugas ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.